Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat nombor 1 ni agak penting, iaitu cara hubungan para nabi dengan Allah Ta'ala, dengan wahyu. Macam mana cara interaksi tu. Sebab tu kalau orang berlaku dapat direct daripada Allah ni, mengaku nabi, dapat ilmu direct dari Allah. Kalau tengok yang nak share dalam ayat, dalam WhatsApp tu, kita tak kerosakan Yahudi. Mula-mula orang Yahudi faham Kabbalah ni, atau Kabbalah. Kabbalah ni Qabilah, menerima. Asal dia bahasa Arab. Dia mungkin daripada wallahualam lah, Ibrani ke Arab ke, tapi Qabilah ni menerima. Makna sebagaimana kita faham, kita kaji Quran, yang menerima direct ilmu daripada Allah Ta'ala ni Nabi ya. Kita ni perantara. Kita ni dapat tahu daripada Nabi. Jadi yang boleh dakwa dapat direct daripada Allah Ta'ala Nabi ya. Kalau kita mengaku juga kita pun Nabi ya. Itu masalahnya. Jadi Yahudi ni mula-mula diambang kerosakan ni, dia mengaku dapat ilmu direct daripada Allah Ta'ala. Atau mula rosak Yahudi. Kita orang percaya lah ni. Dan ni kalau orang kata dapat ilmu dia, ada ni ustaz ni, orang tinggi dia dapat, dia tak tahu wahyu. Dia kata wahyu orang tak terima. Dia kata wahyu Nabi kan. Dia kata dapat ilmu direct daripada Allah. Ujian teko. Ayapin. Adalah. Ni dapat direct. Tu kita kena faham oleh tu. Direct ni mana takrif Nabi. Jadi dia kata tidak mungkin atau tidak berlaku. Wa makanan ni tidak berlaku. Kepada manusia. Wa ma kana li bashar ini, bashar apa nama bashar? Asal makna bashar ni kulit. Jadi maksud bashar ni berkulit berbayang. Semua nabi ni berkulit berbayang, tak ada kecuali. Maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lafaz khabari dia panggil, ayat pengkabaran. Kalau ini ayat pengkabaran, kalau kita ingkar, tolak, kita ambil hal lain, itu menyebabkan masuk neraka tak keluar-keluar. Sebab itulah syaitan bisik kepada orang-orang yang jahil ni. Dia kata Nabi ni dia jadi pada cahaya, nak buang Nabi daripada tanah. Lepas tu dia jajah lagi, tak ada bayang. Bila bercahaya ni ibarat macam tak ada bayang lah. Cahaya mana ada bayang. Lepas tu jaja Nabi tak ada bayang. Padahal Nabi kata Nabi berbayang. Malah cerita kan. Jadi kita kena faham lah, kalau kita mengaji Quran, kenapa wujud bentuk-bentuk jenis penggambaran-penggambaran lagu ni. Sebab syaitan tahu kalau tolak satu ni, semayang kuat mana pun habis belaka, sebab ayat penggambaran ni tak ada tolak, dia kuat wahyu. Tolak ni sudah. Pada syaitan ni tahu, dia ajar hak ni, dia kata pada semayang jangan tinggal nah, puasa jangan tinggal, kuat semayang nah, zikir kuat-kuat nah, zikir sungguh-sungguh nah, selawat banyak nah. Kenapa dia suruh? Dia suruh terima hak dia, lepas tu dia jaga zikir selawat. Kenapa? Sebab dia tahu dah. Dia tahu dah. Zikir saja kan pahala. Lelah saja Ustaz. Lelah saja kalau akidah tak betul. Lepas tu orang ajar silat seru Dia kata kalau amal ni kena beringat.
untuk supaya jangan amalan ni jadi tak tawar, ilmu ni amalan tak jadi tawar. Lepas ni buat tak jadi dah kalau buat lagu ni. Kan? Mana kalau langgar benda ni, mana dia ilmu ni ilmu seru tak jadi. Seru saja. Lepas tu dia kata dah amal silap seru ni, sembahyang jangan tinggal dah. Akan dah semaya dia tinggal pun dah semaya pun. Dah lah ibarat gitulah. Dia ibarat dia tak sebenarnya kena faham tak? Faham tak? Dia nak mengelabui. Maknanya dia lagu Dia kata tahajud kena buat kena buat setiap malam. Mana dia beritahu benda punah, dia beritahu benda baik. Sebab dia tahu dah bila punah ni baik saja. Lepas tu bila beritahu, tak betul tu. Tak betul apanya dia suruh semayang jangan tinggal. Dia jajah tu. Hak bagai dia jajah punah ni dia tak beritahu. Dia suruh zikir hak ni, dia suruh buat apa ni. Dan ni hak berlaku kepada anak yatim ni. Dia mengaji ni saya beritahu lah. Bekas tempat arkam. Orang nombor 2 arkam, dia duduk Kedah. Lepas tu bila dia dah arkam dibubarkan, mana dia pergi lari ke Sabah. Buat pondok sana. Lepas tu pondok dia tak apa nak betul macam tak apa nak ni, ramai sangat. Tolak ke sini. Sebelum dia tolak ke sini ni dia mana Ustaz Dua kata dia ajar silap seru. Lepas tu ni kali kena godam jin. Kena sokmo Sabah ni. Orang Sabah bila kuat kena ganggu orang Sabah. Kena nak ajar dia orang apa. Kena tinggal amalan pelik-pelik ni. Lagi amal lagi tu. Sebab dia banyak Rupiah saja. benda pelik-pelik lah. Amalan pelik lah. Kalau dari sini ke sana, asyik no. Ada kita mari kan. Kita mari kata nak buat kelas ni. Kenapa ni duk baca lagi zikir rupanya tengah-tengah tu ada tu ngamuk. Histeria lah, histeria. Hak pelik dia kan. Tujuh orang. Bukan mengamuk belaka. Orang mula ni ngamuk, ada ngamuk. Jakit Ustaz. Kalau histeria hak Nina. Dia sebab jangkit dia sebab sakit masalah belaka. Sebab masalah belaka, mental belaka. Dia ada kepahaman. Tak ada cerdik saya. Tak ada cerdik saya. Dia dunia tu buat dia tak ada buat orang Sabah ni kan. Dia kemahuan ada, keinginan agama tu kuat. Sana tu. Bila kita cakap dia tak lari. Dia kalau kita agama nak panggil, dia tak lari. Macam kita dia tengok, orang kopiah lari. Seorang Sabah tak. Dia jiwa menerima. Cuma dia jahil. Orang tak ada orang ajar dia. Malah ada kata, banyak dia mengajar tempat ni. Tanya, duduk mana ni? Dia kata, dia apa ni? Jalan kaki. Duduk mana? 20 km daripada sini. 20 km jalan kaki. Pergi malam ni bagi waktu tazkirah kan. Mana beritahu mai-mai. Mari nak dengar. Dahagakan ni. Nak kata nak rangat tu. Kita ni ada kereta lagi. Tak mari dulu. Jalan kaki tak mari dah kita. Mari. Bukan. Lepas tu kata apa? Bukan tak saya mari je. Bukan tak saya mari. Bukan tak semari. Ada kau tu lah. Bila selalu. Niat tu ada. Jadi dia kata bentuk basyarah ni semua Nabi Semua Nabi dah. Bukan Nabi Muhammad ni. Sebab dia kata tidak ada bagi manusia yang mengaku Nabi ni. Mana bentuk lagu ni ya? Ay yukallimahu. Kallama ni mana? Allah bercakap direct dengan dia. Allah bercakap direct dengan dia. Hati tu terima macam mana? Nabi sahaja. Kalau umat Bani Israel ni yang 70 orang kena godam, kena sama peti ni, dia tak cakap. Tapi dia kan Nabi bawa dia tu naik ke Sinai. Dia mendengar percakapan Allah Taala dengan Musa. Oh, dia dengar. Dia dengar tu, jadi nak minta mula tu dia dengar suara. Dia tak perhati. Bagi pahala nak lebih ni, kata bagi pahala nak lebih ni. Jadi Allah bagi orang-orang tu dengar.
Tapi dia minta tu, dia minta sama dengan Nabi Musa minta. Nabi Musa minta ni sebab nak tengok sangat. Dia minta tu dengan syarat keimanan. Dia tak beriman. Jadi bagi kata dua lah Ustaz. Tak kira kita bagian dengan saja, tak tengok juga. Kalau tak tengok, tak beriman. Gitu kan. Musa lain, Musa nak tengok tu sebab hati tu rasa nak tahu. Rasa dah lain. Jadi isu Nabi Musa dengan Bani Israel lain. Hak pada 70 orang ni hak cerdik belaka tu. Hak terpilih, hak paling cerdik. Daripada semua tu hak paling cerdik 70 ni. Apa PhD belaka tu. Tapi kalau tak ngaji Quran, PhD pun ikut ayam pengok. Aduh. Covid saja dulu. Hai. Bola saya kopi-kopi. Tak ada guru ada. Kecuali dia kata Allah berkata dengan dia kecuali melalui illa wahyu. Ni ada terjemah apa dah? Ya. Katakanlah orang Yahudi 70 orang tu. Ha? 70 orang tu. Kalau Allah matikan dia dengan peti tu tak? Dia pengsan matikan. Bagi dia balik kan? Hati dia mati. Ada balik ah. Adakah cara tu juga Allah buat untuk dia melupakan, untuk dia tu balik goyak surga Allah, bagaimana cara Allah bercakap? Macam mana? Ha? Bila dia matikan tu, maknanya dia tak ingat dah lah dia jumpa dengan Allah tu. Dia tak ingat dah. Dia tak ingat dah kena tanya dia lah. Maksud saya gini, adakah cara tu Tuhan buat untuk melindungi dia pada dia tu bercerita kepada masyarakat dia? Dia bukan kontak tu. Tak kontak tu, kontak dia minta lebih. Dari segi dia sudut tu tak ada pula cerita. Nampak kesimpulan lagu tu tak ada. Saya takut dia jadi satu folk elit. Ya. Dia pula bangga kecil sisi dia aku dengar ada suara Tuhan. Kita boleh lakukan. Allah melupakan dah. Tapi dia tak mesti. Dia kalau jenis hak bunuh lah. Hak jenis baik-baik. Tapi dia sebab dia tak syarat. Tak syarat ni mana mau bunuh dah. Sebab dapat luar biasa, dia bukan kemudahan. Menjadi sebagai syarat tu kemudahan. Ataupun meletakkan nilaian kepada luar biasa. Nabi tak faham lagu tu. Dia bukannya macam muali Sebenarnya al-istiqamah istilah fauqa al-karamah kan. Mana istiqamah dengan wahyu itulah terjadinya karamah. Sebenarnya yang hebat tu ialah bukannya karamah tu. Istiqamah tu yang hebat. Karamah ni bukan syarat. Boleh jadi, boleh jadi. Tapi sebenarnya nilaian Allah Ta'ala bukan karamah tu. Istiqamah tu. Ada orang yang istiqamah, tak ada luar biasa pun. Ada orang yang istiqamah, ada luar biasa. Jadi bukan luar biasa tu, istiqamah tu. Jadi kalau dia jenis bunuh, memang bunuh. Kalau jenis baik, dia tidak jadi berjebak. Macam Nabi Dia orang betul, orang molek. Dia luar biasa, tak bunuh ada Nabi. Orang betul, orang telus. Tapi kalau orang awal-awal mau bunuh dah, jadi benda luar biasa tu berlaku tu untuk menyokong kemudahan. Memunahkan lagi lah. Dia bunuh dah. Tok Umar ni hak ni Tok Umar ni dia bunuh dulu. Lepas tu dia nak luar biasa tu. Dia nak luar biasa tu lah kemudahan. Sebab tak ada luar biasa, lebih luar biasa daripada wahyu. Semua. Tak cukup dengan wahyu nak lain. Tuhan nak bagi kita lain. Mana ada kita ni rasa macam Quran. Kalau Quran lah ni standard Quran standard rendah. Luar biasa standard tinggi ni dia letak tengok. Nampak tuan-tuan. Quran ni tak ada orang paling tinggi Quran. Hak tu bukan nilaian. Tuhan boleh bagi, Tuhan boleh tak bagi. Jadi dia kata ni, ketika orang-orang yang mendustakan para rasul berkata, tengok ni. Mengapa Allah tidak berbicara langsung dengan kami?
sebenarnya bukan masalah tak secara langsung. Sebab Bani Israel dapat dengar suara Allah Ta'ala, tapi tak langsung lah. Punah dah. Dia masalah sombong. Kalau Tuhan bagi pun bukan mana beriman, jenis sombong, jenis tak syarat. Macam dia lebih mahal pada Tuhan. Patutnya kita ni orang bawah, Tuhan ni tinggi pada kita. Allah tak apa, tak syarat dia, kita tak syarat pula. Macam kita lebih berharga daripada Allah Ta'ala. Patutnya Allah tak syarat. Kita ni ikut je lah. Ni kita nak syarat. Macam kita mahal. Padahal mana ada harga pun kita. Allah Ta'ala yang berharga ni. Ni kita tak syarat. Macam kita mahal sangat kita ni. Betul sombong. Padahal bukan Allah nak kita tu yang bergantung kepada yang kita yang memerlukan Allah. Bukan Allah perlu kita perlu Allah sebenarnya. Untuk saya sudah. Mana kata? Maka Allah membantah mereka dengan ayat yang mulai ini. Dia minta nak cakap direct. Ayat ni turun kerana ada Arab Mekah minta cakap direct. Dan bahawa pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala hanyalah kepada makhluk pilihannya. Siapa dia? Nabi. Jadi kata makhluk pilihannya, orang Syafi'i kata ada juga wali direct. Makna dia penuh ta'arif Nabi ni. Tak ada Nabi dapat ilmu Nabi direct. sahaja maksudnya. Nabi sahaja. Nabi saja. Lepas tu bila contoh kita tanya dia dapat ilmu direct. Di situlah bermulanya ta'assub. Bila dapat direct, kita kata betul belaka, kita akan telah bulat-bulat lah. Beza dengan kita kata macam ni, kalau mana punah kiri ilmiah. Ilmiah ni hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Ilmiah. Kalau mau cakap setiap percakapan mesti ada sandaran. Bila ada kata kita dapat ilmu daripada Allah, kalau Ustaz Razali tak tahu sandaran sebab dari Tuhan kan, takkan salah. Hak tu bahaya. Berlakulah ta'assub. Biasanya hak darat-darat ni mesti ada ganggu wahyu. Sebab bukan daripada Allah, daripada setan. Setan yang menjelma mengaku Allah. Setan yang menjelma. Dia tahu mana Allah. Dia kata pun suara. Dia kata suara daripada Allah, wahyu. Dia tahu mana wahyu. Kalau Nabi betul kan yang jumpa Nabi tu malaikat? Betul dah dapat tu wahyu? Dari mana-mana tahu wahyu? Nabi yang terpilih dah. Sebab Nabi itu sudah terpilih. Yalah, kita tahu mana wahyu. Daripada malaikat. Daripada malaikat. Kita tahu mana ada hati malaikat. Tulis dalam Quran. Hak tu je sebenarnya. Sebab tu Allah beritahu dalam Quran. Sebab Nabi ni Tuhan beritahu. Tuhan mengesah dah bahawa yang datang dari malaikat, yang datang dari Quran. Musa pun mengesah kan. Nak kata standard wahyu ni dia jaga juga. Nabi tak beritahu dia Nabi, dia tak bohong. Kita tak percaya dia Nabi, tapi Tuhan jaga standard wahyu lagu tu. Jenis boleh ada sandaran. Mana Allah yang memberi jaminan, mengisytiharkan. Dia tu Nabi yang datang jumpa tu Jibril, yang dia sampai kepada kita tu Quran. Macam sekarang tanya, mu kata dapat darat daripada Allah, siapa yang beri jaminan bahawa ni Allah? Kita sendiri. Nabi tak ada lagu ni. Nabi dia bukan dia sendiri. Wahyu yang nampak kukuh ni kita sendiri. Saya yang berkata bahawa tak jumpa saya ni adalah wahyu. Kan? Lepas tu dia kata, awak ni mesti ngajar satu tadi. Betul lah. Tak ada guna. Jadi dia kata illa wahyan ni, iaitu dengan menyampaikan wahyu ke dalam hati Rasul tersebut tanpa mengutus seorang malaikat dan tanpa berbicara selangsung. Ada Jibril aja, ada berat. Nak berlaku dah Nabi. Ada mana dapat direct masuk dalam ke hati Nabi direct. Cara lagu mana wallah lah. Kita tak boleh nak kata bukan pengalaman kita. Kan? Yang kedua dia kata ayat dah kali ni. Atau min wara'i hijabin. Ni siapa dia ni? Musa.
dari belakang tabir. Artinya seorang dapat mendengar firman Allah, akan tapi dia tidak dapat melihatnya, seperti yang terjadi pada Nabi Musa AS. Lagu mana cara? Mana ada kita pengalaman? Kita percaya sudah ada Tuhan beritahu. Lepas tu yursila rasulan, atau dihantar utusan, yakni Jibril, seperti Jibril alaihissalam. Lalu dia mewahyukan dengan izinnya. Dia mewahyukan ni, dia membacakan wahyu dengan izinnya. Mana Allah bagi wahyu ke dia, dia baca ke apa? Ke Nabi ke Rasulullah dengan izinnya. Mana dengan arahan Allah. Jibril tak saja. Bukan dengan izin dia, dengan arahan. Makna contoh kita tak faham mungkin, tak ada lah faham betul tak mungkin. Macam Rasulullah ni, Jibril turunlah, lama tak turun ni. Bare. Kita faham lagu tu. Tak lagu tu, bukan lagu tu, faham tu. Macam kita kata, Haji Uyang, marilah kelas, lama tak mari ni. Bare. Jibril apa bege. Bukan lagu tu, wahyu. Jibril bege. Boleh berjalan saja. Cuma ada dalam ni tak sebut. Kenapa dia tak sebut? Bentuk wahyu. Tapi berlaku tak berlaku pada Nabi. Berlaku Nabi juga. Ada berlaku. Tapi bukan kalau Quran, semua tak kena jaga berlaku Quran. Tak ada mimpi. Maksud dia mimpi. Mimpi wahyu juga. Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ada tak? Mimpi tak kuat. Ada. Ada juga mimpi. Cuma Allah tak beritahu secara detail. Ingat tak? Kisah apa? Dia ada beritahu juga ke Nabi. Benda akan datang. Benda berlaku. Jadi dah jadi Nabi ada. Hak jadi Nabi dah. Dalam surah Al-Fat. Sebelum surah Al-Hujurat. Ada. Nabi bermimpi, dia mengajak umrah dengan sahabat. Lepas tu dia ingat, kan? Pada tahun ni kita lepas tu dia pun ajak sahabat pergi umrah. Tiba-tiba dia halang. Sahabat pun bunyi kata, bukan kau mimpi dah kita, bukan kau mimpi dah kita boleh pergi kata. Aku mimpi tak tahu bila, mimpi saja tak tahu bila, tak tahu bila. Jadi pada mimpi ni pun walau wahyu, tapi Tuhan tak beritahu secara detail. Jadi Nabi istihad je tahu ni, rupanya bukan tahu ni. Dia tidak bagi dengan tepat tak Ustaz. Mimpi saja. Cuma ada Nabi nampak dalam bentuk alam misal, benda akan datang bentuk alam misal dalam hayat sahabat. Nabi nampak roh sahabat di syurga. Waktu belakang tu ada manusia lain yang di syurga juga. Apa maksud dia? Kalau kita nak, kalau sudut kepahaman kita, apa dia? Kenapa sahabat duduk depan? Manusia lain duduk belakang. Hal lain duduk belakang. Hal lain tu ahli syurga. Hal yang Nabi tak kenal. Nabi kenal sahabat, tapi belakang siapa dia? Tak kenal roh tu. Tapi duduk belakang sahabat. Sahabat Nabi kenal. Dia kata, Itulah orang-orang sebelum akhir zaman. sebab ayat ni Ayat. mimman tabi'ahum bi ihsanin. Kan dalam surah At-Taubah ayat 100 kamu dia kata sahabat ahli syurga. Dan orang-orang yang ikut sahabat dengan tepat dan benar. Tu je ahli syurga. Mana hak dia, cara beramal dia, belakang dia sahabat. Kalau tak putus hubungan dengan sahabat, tak ada. Kita ni kalau putus sahabat, bukan ahli syurga, ahli neraka. Tak ada. Hak mana campur tak ada, mana asli.
asli. Tidak. Lepas tu Huzaifah Yaman ni jangan buatlah pelik-pelik daripada kami. Hak kami saja. Hak yang bukan daripada kami jangan. Huzaifah Al-Yamani. Siapa dia? Huzaifah Al-Yamani. Sahabat. Dan tu jangan buat pelik. Sebab yang bukan daripada kami, sahabat, memang tak ada jaminan benda tu. Sebab sahabat tak buat benda pelik. Kita buat benda pelik. Lepas tu kita, tajuk Hayatul Sahabah ni penting. Lepas tu kita kena faham tajuk sahabat ni penting. Sebab tu bila letak dari sudut apa-apa pun, sahabat ni dia sebagai neraca. Sebab tu kalau contoh macam Maulana Hadi tak, dari sudut kalau kita, dalam sudut apa tu, macam kita tak, ni Hambali, Syafi'i, Maliki, walaupun sebut nama Maliki, Hambali, sebenarnya kita sebut nama je, tapi belakang sahabat sebenarnya. Pandangan sahabat. Sahabat. Sebab tu tak salah kita mazhab Hambali, Hanafi, tak salah benda tu. Bermazhab bukan benda ni. Bukan. Dia penting kita bermazhab ni supaya kita tak ikut nafsu. Kalau anda sebut tu, dia bukan isu lain ni, hak yang seleweng ni bukan isu mazhab. Bukan isu mazhab, isu nipu dalam bermazhab. Masuk pun di Johor tu. Lain lah, di Johor pula. Apa dia? Di Johor tu nama kenapa dah? Baru tu, ajaran baru tu. Allah Allah. Nak mir apa tak nama Ustaz. Lepas tu dia kata jangan ikut. Ya apa? Kita diharamkan. Diharamkan tu. Allah. Apa ajaran dia? Ajaran. Cuma apa tu, Itu je saya. dah lah. Satu tarikat-tarikat ni kita kena hati-hati. Kita tak ni, tapi kalau kita faham lah. Kenapa Dr. Basit bila tanya dia kan? Apa tu, orang tanya Dr. Basit, ke tarikat apa? Kita ikut tarikat Muhammadiyah. Sebab dia buat kesimpulan dah. Dalam konteks Malaysia ni kan, gelap. Tak jelas. Sebab agama hak benar ni dia terang benderang. Dia tak ada alasan gitu. Ni tulisan ni. Sebab itulah metod kajian ni, kita bukan kita nak taksub tak, tapi kita nak kata anda tak jumpa lagi orang yang letak tepat betul dari fiqh, hadis, mazhab, sunnah. Macam daurah orang ni tak ada. Tepat. Kalau jenis orang dia kadang-kadang tak usah ke mazhab. Apa macam doa sangat. Nafsu. Sebab dia bila dia terlalu taksub, apa tak usah mazhab ni, bahaya kan masyarakat ni. Mana Maulana ni tak fiqh. Kalau buat fiqh ni dia suku, tak boleh kita mengajar hadis tapi tak boleh kacau banyak. Sebab dia ada bidang dia. Orang ngaji mazhab faham, orang ngaji fiqh dia faham, dia tak lebih. Sebab tu kalau konteks fiqh ni kita letak pada orang dia, tak boleh kita mana-mana. Ngaji hadis, tapi jangan kacau banyak. Bukan bidang kita, hukum orang lain. Untuk kita boleh tak? Nak saya pun tak boleh. Hak yang konteks sunnah, tajuk lain. Konteks mazhab, tajuk lain. Tajuk fiqh, tajuk lain. Tak boleh sentuh, dia ada tajuk dia. Itu kita tengah ngaji belaka. Bila sebut sunnah, tajuk dia. Sebut mazhab, ada tajuk dia. Fiqh, tajuk dia. Sebab tu bukan isu bila kita ikut sunnah, bukan isu mazhab ni. Bukan isu nak tinggal mazhab, bukan. Itu tuduhan saja, bukan. Macam contoh Mekah, dia pakai mazhab apa? Hambali. Kalau dekat apa tu India, dia pakai mazhab apa? Hanafi. Kadang-kadang ada Maliki kan. Macam Syekh Walullah Dalawi, dia Hanafi. Tapi kenapa fake dia orang tak pakai? Orang India tak pakai mana? Sebab dia buat kajian, dia cenderung kepada Syafi'i. Dia fake. Sebab tu kalau orang mana banyak tak ukur kan fake Syafi'i, dia baca pandangan Syekh Walullah Dalawi. Sebab dia walaupun dia Hanafi, tapi dia ikut pandangan Syafi'i banyak sebab dia tengok dari sudut kuat tu, hujah tu. Dia tengok banyak kita. Lepas tu jauh lagi kita kalau kita nak ngaji. Dari sudut nak kena faham tajuk ni ialah bila kita sebut, kita jangan
terjebak dengan isu-isu hak-hak yang tuduhan-tuduhan. Mana bila nak ikut sunnah tak semasa itu tuduhan, bukan tuduhan. Tak ada masalah pun sebenarnya. Jadi maksud di sini ialah nak beritahu sahabat ni sudut penghayatan. Kan? Mana walaupun kita nak ikut mazhab Syafi'i, kan? Tak lari pun sudut penghayatan masih dalam kutub sahabat. Orang yang sudut Maliki, Syafi'i, Hambali ni dia sudut penghayatan sebenarnya masih sahabat lagi. Tak masalah pun. Tak masalah pun. Bila sebut nak ikut sunnah, bukan nak tinggal mazhab, bukan. Kalau orang buat tuduhan lagu tu, itu adalah tuduhan yang tidak hasil kajian, tapi adalah tuduhan yang menuduh. Tidak bukan isu tu sebenarnya. Anggap boleh tak cakap ni. Jadi sebenarnya bila sebut apa tu dalam surah At-Taubah ayat 100 tu, orang yang ikut sahabat dengan tepat dan benar. Tuhan Nabi kata tak kena hak belakang. Hak tepat dan benar ni makna dia generasi asal tu kita kena tengok tu dia sudut ni. Lepas tu kalau kita ada sudut ni kalau kita buat kajian kalau lah ikut cara lah dia pening orang ngaji. Sebab banyak jadi nabi. Orang aja lagu ni, orang aja lagu ni, orang aja lagu ni. Cuma nak tanya hari ni, kita bila sebut mendustakan ni, kita faham apa? Mendustakan. Banyak nak ada mendustakan. Apa dia mendustakan? Maknanya menolak. Bohong. Membohong. Tak percaya lah. Tak percaya. Tak boleh dipercayai. Mendustakan. Mendustakan. Tahu tak makna hura makna mendustakan kepada dia? Baru kita nampak. Contoh kita kata kalau kita check suhu kita ting 40. Demam tak? Kita pun ayat 37. Kan? Bukan. Bukan. Mana 40 demam tak? 38. Kita sebut mendustakan dalam konteks menolak. Menolak tu memang mendustakan tapi masuk mendusta lagu ni. Mana orang menawarkan satu benda. Kan? Kita pilih satu je. Hak kita pilih tu kita membenarkan, hak kita tak pilih tu kita mendustakan. Okey, ada itu makna mendustakan juga agama. Agama lagu tu. Okey, sekarang ni Quran menawarkan dari sudut kepahaman. Kita ambil Quran ke orang tua? Kalau kita ambil orang tua, kita membenarkan orang tua, kita mendustakan Quran. Dari konteks Quran lah. Dalam konteks amalan. Selawat, zikir. Nabi ada tawarkan tak? Ada tawarkan. Waktu tidur Nabi ada tawarkan tak? Ada. Waktu jaga Nabi ada tawarkan tak? Tempat yang Nabi tawarkan tak, kita jangan ganggu. Kalau kita ganggu, orang ambil hak kita, mana orang tu telah mendustakan Nabi, membenarkan kita. Jadi lagu tu. Waktu kita jangan bagi tawaran. Yang bagi tawaran. Yang bagi alternatif. Okey, saya ni kerja dengan kilang Samsung. Lepas tu Samsung bagi gaji, betul tak? Jadi saya sebagai orang yang kerja kilang Samsung, kita nak promosi hak Samsung tu hak kita. Samsung. Hak Samsung. Tak, kita jaja barang kita, lepas tu tulis Samsung. Salah ke tak? Salah. Boleh sama tak Samsung? Boleh? Boleh. Boleh. Siapa-siapa yang ajar barang dia, tempat Nabi, dia akan kena sama kat hari esok. Sebab jadi tak laku Nabi, laku dia. Lepas tu kita kena, hak kita ni sebelum kita kembali ke rahmatullah dengan COVID-19 ni kan. Kan? Dengan wallet. Takut esok kita lakukan berapa tak ada kita ni. Dengan wallet. Hello. Anybody home? Ini bukan macam waktu pesawat pilot nak telefon kapal nak tempah ni, bukan ni. Pesawat nak tempah dah. Telefon apa tu? Pesawat telefon cawangan kan ni. Dengar boleh. Apa dia tengok ni? Mana dalam konteks kita sendiri Mana kalau kita kata kalau ambil hak Nabi, membenarkan Nabi, mendustakan haknya kita tak ambil. Jadi kita kena pastikan dari sudut akidahnya kita ambil Al-Quran. Supaya kita disebut membenarkan Quran. Hak yang kita ambil itu kita mendustakan. Kan? Betul tak luar sebab wahyu saja. Kalau kita ambil hal lain, mana kita mendustakan Quran. Kan? Ni COVID-19 lah ni. Bukan nak menakut kan. Dalam konteks kita darurat ni.
Kan kita tak ada bahasa dah ni. Lepas tu tawaran banyak, tawaran hak Nabi ada, hak ni ada, hak A, B, C, D, E, hak saudara Ali ada. Kalau kita rasa nak selamat supaya jangan mendustakan Nabi, kita Nabi aman. Quran. Amalan-amalan. Amalan Nabi. Ha. Lepas tu kadang-kadang kalau ada orang tawa selawat lagu ni, doa lagu ni, zikir lagu ni, kita masa tak ada. Mudah lah. Kita ni diserang COVID-19, jadi kita tak tahu bila masa dia boleh berlaku apa-apa kan. Kita tak nak masa dah. Kita nak hak paling jaminan kepada dia. Hak ni apa tu, zon hijau, hak ni zon kuning, hak ni zon merah. Kita nak pergi mana? Oh. Zon hijau. Satu lagi kalau tadi. Sebab tu Ah. nak macam hijau. Oh, nak ada jaminan. Hak kerajaan bagi jaminan. Oh, hak tu kerajaan Allah Taala jaminan tak seronok kita. Jadi sekarang ni makna kalau dalam keadaan zon hijau tu asyik kita nak ambil hak zon kuning, zon merah. Lepas tu kalau sidak takut sendiri. Bila kita ambil zon kuning, dan kerana zon hijau menawarkan, makna kita mendustakan hak yang hak benar lah kita ambil tu. Mendustakan dia tak ada kata kita benar dua cuma nak ambil hak ni. Tak ada lagu tu. Hak tu malah nak sebut. Jadi banyak kita silap mana mendustakan. Sebab tu kita dalam sudut akidah kita kena sesal ni. Sebab kita tak tahu dia. Ni mudah-mudahan bukan kelas terakhir berpada lagi. Nak beritahu ni amanat bukan terakhir ni. Mudah-mudahan bukan terakhir. Tapi nak kita tengok molek takut terakhir ni. Pegang dah. Makna Nabi ni dia mari ni kita anggap ikut dia ni sunat ke harus ke wajib? Wajib. Hatu ada komputer. Hatu kita nak beritahu makna dia sudut amalan kan. Bila dah Nabi ajar ni, tapi cara kita fikir lagu lain lah ni. Cara orang buat lah ni. Macam Nabi ni nak ambil pun tak apa, tak ambil pun tak apa. Lagu tu. Lagu tu. Ada tak orang kelas ni, kelas lain. Jangan lagu tu tengok kita juga. Mana gini lah. Makna dia nak beritahu dari sudut hak ni kena. Tapi pernah dengar ayat Quran? Bi sama ya'murukum bihi. Salah menjawab. Ambil salam. Kita lembu. Surah Baqarah. Sama. Alangkah buruknya apa yang disuruh oleh iman mereka. Jadi sebenarnya bila kata siapa-siapa yang nak jadi kaya, siapa yang jadi kaya? Oh, kaya Melaka. Orang kata, Allah kata orang yang paling kaya lah orang yang ada Quran dan makna dia. Mudah-mudahan kita Melaka ni bakal kaya ke hari esok. Amin. Makna Allah menawarkan Quran ni, makna ni kaya. Orang paling kaya. Nabi paling kaya sekali. Sebab siapa nak ambil Quran daripada dia Melaka? Semua melalui dia Melaka. Kalau kilang kita nak tak boleh nak ambil dia. Mesti melalui dia. Dia paling kaya sekali. Betul tak? Dia paling kaya sekali. Orang ngaji orang kaya. Yalah. Jangan lagu tu. Quran tu termasuk dah daurah. Tengok dah boleh. Makna dia kalau kita sibuk macam mana? Sibuk dalam kelas ke sibuk luar kelas? Kalau sibuk luar kelas, hak tu iman dia. Dia percaya hak luar kelas tu paling kaya. Sebab tu dia sibuk sana. Kalau sibuk dalam kelas, makna dia faham hak dalam kelas tu paling kaya. Jadi sebab hak dia iman tu lah akan menghasilkan tindakan dia. Hak mana dia pulun? Tu alangkah buruk apa yang mereka imani tu. Sebab apa? Sebab hak iman tu lah yang dia pulun. Kalau dia puja lembu, dia akan pula lembu. Ayat cerita puja lembu. Kalau dia puja Allah, dia akan pula Allah. Kalau dia kata Quran paling kaya, dia akan pula Quran. Kalau kita banyak dalam kelas, makna kita beriman dengan paling kaya ialah Quran. Tapi kalau kita banyak luar kelas, jadi tindakan tu, iman tu menghasilkan tindakan.
Hak kita pula mana? Itulah iman kita. Sebab tu dengan Quran ni Ustaz. Sebab tu nak tulis pergi pulau perhentian bersama Al-Quran. Tahu? Tu tak ada. Tak lagi lah kau ni. Oh, tak lagi dah. Hak tu lah kan. Tak lagi dah kan. Tapi Quran ni masih duk kita. Mana bersama Quran, menghayati Quran. Kita tak tahu. Yalah, malah kita gurau-gurau juga, tapi nak kita dalam keadaan lain ni mikir belaka. Hari ni nak kita tu saya kata Cikgu Yang, anda tahu Cikgu Yang risau. Ustaz pun risau lah ni. Ustaz pun risau. Sebab orang ramai. Tak tengok saya risau. Ha? Tak tengok saya risau. Anda tak tengok Cikgu Yang tunjuk sombong. Kita tak tengok Cikgu Yang melahirkan kerisauan. Yalah, sebab tak apa hari lagi tak tahu juga kan. Yalah. Dia mana tak apa lagi. Anak tak apalah dia mana. Satu bahagian betul-betul ni kita kena cara habis. Mana cara ke Quran ni lebih cara pada anak lagi. Anak ada cara yang tanggungjawab. Quran lebih lagi. Anak nak mikir tak? Mikir dia situasi kita lah ni dia jadi macam boleh macam-macam. Faham tak ni? Situasi lah ni. Kita tengok Itali, tengok apa tu Iran, hak masuk tu kan. Kita ni macam-macam boleh. Sebab tu kita kena buat satu keputusan tepat ni. Hak ke depan ni macam-macam boleh. Mati boleh. Itu bukan kita takut. Politik kita pun tak Mati boleh. Mati boleh. Lepas tu berapa dia kita nak bawa? Macam-macam tu. Kita tak boleh kata. Dan ni bukan kita Dr. Nur Hisham tak boleh nak buat tak ada apa kata. Padahal benda macam-macam. Dia satu sampai doktor kata apa? Kita kena duduk kan bersama ayam, kambing dan COVID-19 dia kata. Apa maksud dia? Kita kena terima dia sebagai dia macam kita kena bela juga kan. Kita duduk sekali dengan dia. Di samping ikan kena bela kat COVID. Dia Dia goyang. Memang dia akan ada bersama kita. Ha tu nak cerita. Biar Kalau lebih tu. siapa, biar siapa, maknanya biar siapa tubuh kita ni immune ke dia. Barulah kita boleh itu. Gitu mau. Dan dengar ada satu doktor buat. Doktor buat satu doktor tu saya kata dah kata. Kita kena bersedia terima nak tapi dia mana benda tu mungkin pro kontra. Tapi itu hakikat yang kita kena telan. Lani ni makna nak kita nak jaga kena jaga diri kita. Kena jaga. Tapi mati. Immunity Iman. system tubuh kita ni kita kena jaga, Ustaz. Anda untuk bimbang kita. Kita nak jaga kita, anak kita, bini kita. Bini, anak. Semua nak jagalah ni. Rumah sewa tu rasa duduk situ lagi ke fikir ni kena pindah tempat lain ke. Duduk bersama anak yatim ke, ngajar. Kalau di situ tak boleh dengar. Kalau duduk pohon anak yatim boleh tak ngajar anak yatim. Duduklah tu, terperaklah tu tak selesai keluar jaga. Kalau duduk rumah kita, anak kita je lah. Tu rasa fikir kalau berlaku apa tengah darurat ke apa nak pindah rumah SLB kan. Kata kita nak duduk sini, kita boleh ngajar anak yatim kurangnya. Beramal duduklah tu. Sekadar ada makan. Kalau duduk rumah kita nak ngajar tak boleh. Nak olah payahlah ni. Nak mikir nak putus ke mana kalau jadi kau apa. Betul tak? Ha? Harus tak pindah ke Malati. Oh. Betul. Ya malah. Saya setuju. Dah lah contoh kalau berlaku COVID-19 duduk saja gitu. Baik buat. Kita jaga nak buat kalau jadi dalam projek buka sehari tu kan. Duduk dengan anak yatim tu. Kan? Duduk anak yatim buat projek 30 juz Quran tu. Duduk dengan orang. Korea ada amalan kita rasa kita boleh ngajar. Boleh tak ni kalau duduk gitu seorang kalau berlaku PKP pula kan. Oh, sudah. Jadi sampai dulu Ustaz. Ha? Balik asal. Hidup sebab tak ada sistem dah ni. Sekolah ramai tak pergi sekolah dah ni. Tak benar nak pergi sekolah. Lepas tu anak-anak saudara di KL tu semua all work from home sejak COVID. Tak kena ni duk work from home. Tak pergi lagi dapat. Mari jalan baru ni sebab aku boleh jalan ni. Tanya dia kerja ni dia Ana seri dengan betul dah yang kata. tak ada sistem
Selmi sebab dia tempat tu kosong. Rasa nak duduk sebilik tak apa dah kalau berlaku lah PKP. Duduk rumah. Allah. Macam belakang duduk rumah. Dengan ragan. Kalau situ ragan kita boleh turun. Ajak anak ngaji sekolah yatim tak apa. Dia anak-anak ni kalau ada dia, anak-anak ni gitulah. Kalau kita ajar dia saja tak jadi. Dia jadi payah. Dia kena ada orang lain. Dia tengok kalau hak lain semua. Dia tak boleh hajar anak kita sendiri. Tu kita rasa gitu dah. Rasa kalau berlaku lah. Kan tengok sehari dua ni, hari kita tengok petang ni tengok keputusan macam mana. Kita nak ada dia saja. Kalau 500 pula hari ni, 600, 700 ke. Kalau sehari ni pun esok. Ya. Dia nak 500. Anda kata nak beritahu dah kat saya ni. Mula kita duduk dengan negeri orang lain ustaz. Sebilik tak kecil sedih tak apa dah. Kita nak ada anak tinggal rumah sekejap. Ini 500 hari. Tumpang. Anda boleh mengajar situ. Kita boleh setiap hari dengan program. Tapi tutup pintu tak campur orang luar. Kita dah free dah. Budak-budak pun saya kata tak saya bagi balik. Kalau balik takut tak mari dah. Tu ada Thailand tu. Dia kata nak balik. Budak Fatma lah sayang lah. Budak bagus. Yang kita ayah mati kan tembok juga. Dia balik waktu COVID-19 kan. Nak balik sini tak boleh. Sebab nak keluar daripada Thailand tu 8,000 kena. Bayar sana. Tak tahu sini lagi. Lepas tu pihak kelab sana tu kata kita nak masuk cara gelap. Saya kata kalau dia gini nak jawab dah dia. Tapi kalau berlaku apa tanggung sendiri. Cara kita kata gitu. Konflik. Dalam sekolah sana. Sayang nampak orang. Kita terus semangat kan. Ada lagi orang Thailand tapi sayanglah Fatma tu Allah budak bagus. Allah sayanglah tak boleh balik. Kita sedih benda. Dia nak balik sangat. Lepas tu nangis nak balik sini. Tak boleh dah. Nak bawa sampai tahap-tahap lalas sekolah sana. Lepas tu dia kata hei anak yatim kan. Hei anak yatim dengarlah sini anak yatim dia kata. Mula fikirlah dulu tajuk nak kena ke Turki lah ke apa lah. Dan ni tak lagi mana dah. Ni bersama Quran ni. Kita nak pandai apa? Hak kerja pandai untuk mati lah ni. Masa tu fikirlah lagi Turki ke nak ngaji orang ni. Dapat Quran ni tak apa dah. Kita mengajar Quran pun kita rasa baloi. Dan ni apa? Untung lagi akhirat kita. Kalau ngajar benda lain kita tahu. Kita fikir bila dah waktu daurat lagi ni nak ngajar Quran kalau boleh pilih. Betul tak? Kalau dulu tak apalah kan. Kita dulu. Ni cerita ni tengok keadaan ni macam bukan nak kata kiamat tapi nak kata kadang lagu ni dia macam-macam boleh jadi. Memang kita. Kalau ni kalau pondok bukan siap dah belaka boleh duduk pondok. Dia pondok tak siap. Pondok tak siap lagi. Boleh masa ni. Ya, dia tak ada aksi. Ha? Itulah tak siap. Tak siap lagi. Dia retire. Oh ni ajak lagi bini nak pondok. Planet tak boleh buka dah. Cikgu. Kena mesyuarat, kena mikir ni. Lepas ni macam mana ni? Kita kena mikir Tanya satu pokok satu. menteri pula ustaz. Ha? Pokok menteri semua kena kau di belakang dah. Cikgu Mak cerita, alhamdulillah kita buat kelas ni. Kenapa dia kata? Sebab mesyuarat, cadangnya mesyuarat, nak masuk mesyuarat, nak tak boleh pergi masjid. Tapi sebabkan menteri tak boleh buat mesyuarat, kita pergi masjid hari ni. Dia Abang Mak buat gurau. Kan tadi kelas. Dia kata sepatutnya mesyuarat hari ni. Mesyuarat semalam tu mesyuarat, sepatutnya mesyuarat. Dalam mesyuarat tu nak bincang nak tak lagi pergi masjid. Kita lah ni boleh buat kelas hari ni pagi ni sebab tak boleh mesyuarat. Sebab bila Dr. Zul kena tak boleh mesyuarat belaka. Jadi tak lagi masjid hari ni kata. Dia gurau-gurau gitulah kita lah. Kena kau habis. Okay, kita pergi habis ayat ni. Kan, pergi habis ayat ni. Habis dah. Innahu aliyun hakim. Tak ada. Sesungguhnya dia maha tinggi, maha bijaksana. Aduh. Tak apa kalau tak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.